ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Nazir Masjid, Timbalan Nazir, tuan-tuan imam, para bilal, ahli-ahli jawatan kuasa dan pentadbiran, tuan-tuan muslimin dan muslimat, benda-benda yang dirahmati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji-puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang dan kesempatan berkumpul dan bertemu lagi dalam sebuah rumah daripada rumahnya, dan juga majlis ilmu taman daripada taman-taman syurga, diberi taufik memulakan hari, memulakan pagi dengan ketaatan dan juga amal-amal saleh. Mudah-mudahan kebaikan yang terkumpul ini menjadi tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang redha pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pagi ini kita ulang kaji satu kisah inspirasi mengambil sempena kita berada di tahun yang baru 2024 Masihi, tentang kisah keazaman yang sangat kuat satu orang sahabat Nabi SAW. Kisah berkaitan dengan keazaman dan juga kesungguhan dalam mencari dan juga hidup untuk al-haq, untuk kebenaran. Dan beliau sendiri menceritakan kisah hidupnya, dan baginda Nabi SAW menyuruh sahabat ini untuk menceritakan kisah dia. Nabi sendiri suruh dia untuk sahabat ini ceritakan kisah hidup dia. Dan kita jumpa ataupun boleh rujuk berkaitan kisah ini daripada hadis Muslim. Yang saya baca hadis Muslim, tak lain dan tak bukan sahabat ini bernama Salman Al-Farisi. Kita ulang kaji berkaitan dengan sahabat yang bernama Salman yang menceritakan sendiri kisah hidup dia. Dia berasal daripada Asfahan, Parsi, iaitu Iran. Satu kampung yang disebut sebagai Jayyan. Kata Salman, wa kana abi, dan ayahku adalah Duhqan al-Qaryah. Ayahku merupakan seorang pemimpin di kampung dia. Kalimah Duhqan merujuk kepada pemimpin ataupun ketua dalam bahagian ataupun bidang agama. Agama yang dimaksudkan ketika itu adalah agama Majusi lah. Kebanyakan orang Parsi mereka menganut agama Majusi. Sampai kepada tahap ayahnya merupakan orang yang bertanggungjawab untuk qayyum an-nar, orang yang jaga api. Agama Majusi ni falsafah dia mudah. Falsafah dia dua je, cahaya dengan kegelapan. Cahaya itu memberikan kebaikan dan petunjuk. Kegelapan itu adalah kejahatan. Sumber cahaya yang paling utama bagi mereka ialah api. Maka mereka menyembah api, dan api itu tidak boleh terpadam. Kalau api terpadam, maksudnya kebaikan hilang, akan datang kegelapan dan kejahatan. Jadi mereka akan usaha untuk tidak terpadam api di tempat mereka. Wa kana abi, kata Salman lagi, seorang yang kaya, ayah dia berharta. Wa kana abi, kata Salman, yuhibbuni hubban syadida. Ayahku sangat mengasihi aku. Sehinggalah, kata Salman, dia habisani habsal fatah, ayahku mengurung aku sebagaimana dia kurung anak dara.
Jadi Salman, kita boleh tengok bila dia cerita, dia seorang anak pemimpin, anak orang kaya, dan juga anak manja, anak emas. Sampai ayah dia bimbang dan takut, dia tak bagi Salman keluar, dekat rumah aja. Dan Salman sememangnya bila membesar dalam keadaan begitu, maka fitrahnya memang suka kepada agama. Ayah dia alim, tapi alim majusi lah. Kemudian daripada kecil lagi, Salman juga diberi tanggungjawab untuk menyalakan Nabi. Jadi daripada kecil memang hidup dia dengan kuat berpegang kepada akidah dan agama mereka. Permulaan dia, satu hari ayahnya sibuk, ayahnya mula sibuk, sehingga beberapa urusan keluarga tak dapat diselesaikan. Lalu ayah dia meminta kepada Salman untuk pergi ke ladang. Mereka ada ladang, ada kebun. Lalu Salman diminta oleh ayahnya untuk pergi ke ladang dan menguruskan berkaitan dengan ladang tersebut. Jadi Salman seronoklah, dapat keluar. Dia susah nak keluar. Jadi bila dapat keluar memang dia seronok. Dia pun pergi ke ladang ataupun kebun yang dimiliki ataupun diuruskan oleh keluarga dia. On the way ke kebun, Salman cerita, dalam perjalanan aku ke kebun, aku nampak kanisah min kanaisan Nasara. Aku nampak gereja, tempat orang Nasrani beribadat, Kristian. Kemudian Salman dengar daripada luar lantunan suara, iaitu keadaan mereka sedang beribadah. Salman pun tertarik. Daripada jauh dia dengar, boleh jadi orang Kristian ataupun Nasrani di tempat itu minoriti lah, sedikit. Kebanyakannya orang Majusi. Lalu bila dengar lantunan suara, dia pun tertarik dan dia pergi. Dia pun melihat daripada luar pengikut ataupun penganut agama Nasrani dalam keadaan ibadah mereka. Lalu Salman semakin tertarik. Maknanya dia tengok satu keadaan orang yang khusyuk, ibadahnya yang dengan lantunan bacaan Injil. Lalu tertarik dan dia mengambil masa yang lama, sehinggalah dia memberanikan diri untuk masuk ke gereja tersebut. Lalu Salman jumpalah beberapa pengikut dan juga paderi Nasrani ini. Bermulalah buat kali pertama dialog antara agama, iaitu Salman sebagai penganut agama Majusi dan juga orang Nasrani. Lalu ketika itu kata Salman, runtuhlah segala akidah Majusi dia selama ini. Bila dia dengar daripada paderi, ada Tuhan, selama ni macam tak tahu ada Tuhan yang cipta, yang mengutuskan Rasul, menurunkan kitab. Lalu Salman kata dalam hati dia, ini lebih baik daripada pegangan dan akidah dia. Kemudian hari dah lewat, Salman tak pergi pun kebun. Lalu dia terpaksa balik ke rumah. Sampai dekat rumah, maka ayah dia tanya, satu hari dekat luar, Salman pergi kebun ke tidak? Salman kata tak pergi. Habis tu kat luar lama-lama buat apa? Salman kata, dia cerita, tadi aku nak pergi ke kebun, nampak gereja, masuk bincang, dengar bacaan. Lalu Salman kata dekat ayah dia yang merupakan Duhqan Al-Qaryah, pemimpin dari sudut agama, alim agama Majusi. Salman berkata, ayah, sesungguhnya agama mereka lebih baik daripada agama kita. Ayah dia ulama. Ayah dia marahlah. Dia kata, tak, kita ala haq, kita atas kebenaran, mereka itu batil. Salman kata, tak, aku dah dengar daripada mereka, apa yang ada pada mereka lebih baik. Lalu ayah dia bertambah kemarahan. Maka ayah dia buat keputusan untuk kurung Salman dan ikat dengan rantai besi. Dia sebenarnya isu dia fikrah. Kalaulah ayah dia boleh duduk, dia berbincang, bagi hujah, boleh jadi Salman mungkin
kembali semula kepada agama. Tapi ayah dia ambil keputusan macam tu, ya. Maka bila ambil keputusan macam tu, makin kuat Salman punya keinginan kepada agama tersebut. Tapi bila dia tak boleh keluar, Salman kata, tengok kalimah dia, Salman kata, adapun aku ketika dikurung, jiwa merdeka, kata Salman. Ketika aku diikat, jiwa aku merdeka. Wa syaghafani, dan aku betul-betul, syaghaf ni orang gunakan kalimah untuk orang yang mabuk rindu, ya? Syaghaf ni macam orang bercinta. Dan aku punya keinginan dan kerinduan untuk tahu agama tadi lebih mendalam, makin kuat. Lalu Salman pun cari jalan. Dia pakat dengan beberapa orang yang dia kenal dekat rumah dia. Untuk apa? Untuk berhubung dengan gereja. Macam mana? Dengan cara tulis surat. Lalu Salman pun berhubung dengan gereja. Ada orang kat rumah dia tolong. Ketika itu hubungan mereka adalah surat. Tanya soalan ke, dapat berkaitan dengan, ya, agama Nasrani. Sampailah satu tahap Salman minta daripada mereka tentang asal agama ini, asal agama Nasrani. Lalu disebut asalnya daripada Syam. Nabi Isa lahir dekat mana? Nabi Isa lahir di Palestin. Boleh jadi, boleh jadi maknanya Syam itu adalah Palestin. Lalu Salman tanya, ada ke rombongan daripada Iran ni nak pergi ke Palestin? Kemudian dapat maklumat akan ada satu rombongan yang akan ke Palestin pada waktu sekian-sekian, tarikh sekian-sekian. Jadi Salman ni dia kena ikat, Dia pun cari jalan, fikir-fikir, akhirnya tekad. Sampai pada tarikh dan waktu tersebut, dia pakat dengan orang yang dekat rumah. Dia berjaya lepaskan diri dan dia mengikut rombongan itu pergi ke Syam. Boleh jadi Palestin. Dia tinggal semua. Ayah dia sayang dia, kekayaan yang dia ada, anak manja, anak pemimpin, anak ketua agama, dia tinggal semua. Sampailah dekat Palestin, maka dia mula mencari dan juga tanya, ya, tentang asal dan juga tempat yang boleh dia berpegang dengan ajaran Nasrani. Jadi memang kita tengok fitrah dia memang suka kepada agama. Lalu ditunjukkan kepadanya satu tempat, gereja lah yang besar, yang ada padanya satu orang ketua yang digelar sebagai uskuf, macam bishop, paderi besar dekat gereja yang paling besar. Salman pun pergi, Salman pun cerita kisah dia. Tengok maknanya kesungguhan Salman. Mungkin bahasa pun, bahasa mungkin baru belajar, tapi cerita kisah dia. Dan uskuf terima untuk Salman tinggal di gereja, berkhidmat untuk gereja dan berkhidmat untuk uskuf ini. Kata Salman, bermulalah fasa baru dalam kehidupan dia, ya, sebagai orang yang berkhidmat kepada uskuf, ya, paderi dan juga gereja. Cuma Salman sebut, tidak lama untuk aku kenal uskuf ini bahawa dia adalah rajulun su'. Salman kata, rupanya paderi ini jahat. Dia menggunakan kedudukan dia sebagai uskuf untuk apa? Untuk kepentingan diri dia, kata Salman. Dia gunakan kedudukan dia untuk kumpul kekayaan dan juga dekat dengan orang-orang berpengaruh. Dia pergi ke satu tempat ke tempat yang lain memberikan ceramah, ya. Ustaz, uskuf, paderi pergi sana sini ceramah, tetapi yang untuk mengumpul, ya, kepentingan peribadi. Dia galakkan orang-orang miskin bersedekah, padahal orang miskin. Dia galakkan orang-orang dan pengikut penganut agama Nasrani untuk sedekah, dan semua itu dia ambil untuk diri dia, kata Salman. Satu pun tak ada pun yang dia bagi dekat orang miskin. Dan Salman tahu kat mana dia simpan semua harta itu.
Salman duduk kat gereja, khidmat dengan dia. Lalu Salman kata, aku membenci padri ini bughdan syadida, aku benci betul. Salman kata. Tapi nak cerita kat orang percaya tak? Orang semua tengok ni kan ustaznya, dengan kopiahnya, dengan pakaiannya. Kalau Salman nak cerita, Salman pun tahu orang tak akan percaya dekat dia. Lalu akhirnya sampai satu masa padri ni sampai kepada saat kematian dia. Lalu padri itu meninggal. Bila padri meninggal, satu kampung menangis. Satu kampung pergi gereja meratapi kematian mereka punya alim ulama. Lalu ketika itulah buat kali pertama Salman bagi tahu perkara sebenar. Orang datang, Salman kata, sebenarnya dia ni orang jahat. Peringkat permulaan orang marah dia. Orang marah. Dia bercakap macam tu dekat ustaz kami. Jangan hina ulama, mereka kata. Lalu Salman kata, aku ada bukti. Lalu Salman pun tunjuk. Dia keluarkan apa yang padri ni simpan. Beberapa bekas. Semuanya adalah harta-harta milik orang kampung. Orang kampung kenal lah. Zaman dulu bukan ada duit. Mereka sedekah apa? Cincin, gelang, rantai. Bila Salman tunjuk, ini kan cincin bini aku, contohlah kan. Mereka kenal tu harta-harta mereka. Barulah mereka tahu yang padri ni memang jahat. Lalu diambil jasad mayat padri ni, disalib dan direjam. Kemudian gereja tersebut digantikan dengan uskuf yang baru, yang kedua, menggantikan yang jahat yang pertama tadi. Lalu Salman meminta untuk melazimi uskuf yang kedua. Ini satu wakfah dekat sini. Salman dia boleh beza antara agama dan pengikut penganut. Mengenali padri ni, Salman dalam keadaan dia nak belajar, dia nak ikut, nak hidup-hidup beragama. Tengok-tengok orang yang dia sepatutnya menjadi orang yang paling dia percaya, rupanya itulah yang khianat kepada agama. Salman tak murtad. Tak adalah Salman tidak menyalahkan agama tu. Salman boleh beza. Setengah orang dia nak beragama, dia ikut orang yang beragama. Rupa-rupanya dia dapati orang tu jahat. Lalu dia buat apa? Dia tinggal dengan agama sekali dia tinggal. Salman tidak begitu. Salman boleh beza antara fikrah al-haq, bagi dia kebenaran, dan juga orang yang ikut. Lalu bila diganti padri yang kedua, Salman kata padri yang kedua adalah satu orang yang saleh. Padri ini baik, kuat beragama, musilun billah, kata Salman. Seorang yang hubungan dengan Allah sangat kuat. Orang Kristian boleh jadi dia Kristian yang masih dalam, maknanya keadaan tauhid, boleh jadi Kalau ada pandangan kata, tanya ada tak Kristian yang masuk syurga, boleh jadi ini, boleh jadi, wallahu alam. Sebab kata Salman, orang salih, musilun billah, sangat kuat hubungan dengan Allah, zahidan anid dunia, zuhud dengan dunia. Tak ada ni tak ambil dia orang, memang baik. Lalu Salman kata, maka aku menyayangi padri ini hubban syadidah, sayang sangat. Dan Salman mula belajar tentang Nasrani. Cuma bila Salman dalam keadaan begitu, tak lama kemudian padri kedua ni sampai kepada saat kematian dia. Lalu Salman pun sedih. Orang yang dia sayang ni hampir menemui ajal dia. Lalu Salman tanya, dalam keadaan orang ni sakit, Salman pun tanya, ada tak orang lain yang maknanya tak tahu dia panggil apa, macam tu, ada tak orang lain yang saya nak ikut untuk saya melazimi supaya saya dapat berpegang dengan agama ini. Kata uskuf,
aku dah tak kenal mana-mana orang. Kata dia, aku dah tak kenal mana-mana orang ala wajhil ard, atas muka bumi, yang ala ma nahnu alaihi, yang berpegang dengan apa yang kita berpegang ini, aku dah tak tahu dah, kecuali ada seorang. Tapi orang itu dekat Mosul. Mosul kat mana? Dekat Iraq. Dia dekat mana sekarang? Syam. Boleh jadi Palestin. Kata Tok Guru dia tak tahu dah, ya? Yang masih berpegang kecuali seorang ni, dia dekat Mosul, Iraq. Kalau kau boleh pergi, pergi. Meninggal Tok Guru tu, Salman pun tak fikir panjang, kemas barang dia daripada Syam tu terus ke Iraq. Mosul dekat utara Iraq. Usaha pergilah, hijrah lagi sekali sampai dekat Mosul. Perjalanan mungkin sebulan, ya zaman tu kan. Sampai dekat sana cari Tok Guru nama sekian-sekian tinggal dekat sini, apa yang Tok Guru dia sebut dia pun cari. Akhirnya jumpa. Tak tahu ni mungkin tempat baru, bahasa baru. Salman redah semua tu. Ini orang yang memang yakin dengan Al-Haq ni, itulah hidup. Lalu jumpa Tok Guru ni dekat Mosul. Salman cerita kisah dia. Lalu Salman minta untuk tinggal dan berkhidmat kepada Tok Guru di Mosul. Tok Guru tu setuju. Salman kata, sememangnya Tok Guru ni sebagaimana disebut oleh Uskuf dekat Syam, seorang yang salih, musilun billah, memang orang baik juga. Cuma dia dah berada pada umur yang agak lanjut. Jadi setelah tak berapa lama Salman berada dengan Tok Guru ni, Tok Guru ni pun sampai kepada saat kematian ni. Lalu Salman tanya pula, Tok, nanti Tok dah tak ada, siapa lagi saya nak melazimi supaya saya dapat berpegang dengan agama ini? Kata Tok Guru dekat Mosul sebagaimana disebut, ya. Dia kata, aku sebenarnya dah tak tahu dah. Ala wajhil ard, atas muka bumi, ala ma nahnu alaih, atas apa yang kita berpegang hari ini, aku dah tak tahu dah, melainkan ada seorang. Siapa? Ada Tok Guru ni. Dekat mana? Dekat Nusaybin. Nusaybin dekat mana? Sekarang ni dekat Turki. Dia dekat Iraq. Tok Guru tu kata ada. Kalau kau nak betul-betul nak berpegang, pergi tu dekat Nusaybin. Kata Tok Guru ni, An-nas baddalu wa hurrifu. Manusia kebanyakannya dah menyeleweng. Boleh jadi ya. Mungkin masa tu orang lain semua yang Trinity tu memang ada lah. Jadi tapi yang ni yang masih berpegang ni. Kalau kamu betul nak pergi Nusaybin, itu ada orang yang masih lagi berpegang. Meninggallah Tok Guru. Salman pun packing lagi barang dia. Pergi mana? Pergi pula Nusaybin, Turki ya. Sampai ke Turki dia pergi. Tempat baru, bahasa baru, belajar juga. Sampailah dekat Nusaybin, cari, jumpa Tok Guru dekat Nusaybin. Cerita latar belakang dia apa semua. Tok Guru setuju untuk Salman berkhidmat kepada dia. Cuma Tok Guru ni pun usianya dah lanjut. Aduh. Tapi Salman kata memang orang yang saleh ya. Tapi bila berkhidmat tak lama kemudian sampailah kepada saat kematian dia juga. Tanya Salman, Tok, kalau lepas ni Tok dah tak ada, siapa lagi saya harus melazimi untuk saya berpegang dengan ajaran ini? Ini Salman punya hidup beragama. Tok Guru dia kata, aku dah tak tahu. Manusia dah menyeleweng, dah menyimpang. Aku tak tahu siapa lagi yang berpegang, melainkan ada seorang Tok Guru ni. Dekat mana? Dekat Amuriyah. Amuriyah masih di Turki. Cuma perjalanan daripada Nusaybin ke Amuriyah tu seminggu. Meninggallah Tok Guru Nusaybin. Salman packing barang, pergi mana? Pergi Amuriyah.
Amuriah ni tempat satu orang perempuan yang dulu ketika zaman Abbasiyah, ketika ditarik tudungnya lalu dia berkata, wa Mu'tasimah, mana Mu'tasim, mana khalifah? Lalu khalifah datang bawa tentera, hanya dengan seorang perempuan. Itu tempat di Amuriah di Turki. Sampai dekat Amuriah cari, tanya, jumpa Tok Guru yang disebut oleh Tok Guru dekat Nusaybin. Akhirnya jumpa Tok Guru di Amuriah. Kata Salman, orang ni memang orang yang saleh, yang kuat beribadah, yang zuhud kepada dunia. Lalu Salman pun duduk dengan dia, berkhidmat untuk dia. Cuma Tok Guru ni pun dah tua, dah tua juga. Tak lama kemudian sampailah kepada saat kematian Tok Guru di Amuriah ini. Lalu Salman tanya lagi, Tok, kalau Tok dah tak ada, siapa lagi saya harus melazimi untuk saya berpegang dengan agama ini? Subhanallah. Kata Tok Guru dekat Amuriah, aku dah tak kenal. Aku dah tak kenal mana-mana orang atas muka bumi yang berpegang dengan ajaran ini. Tak ada. Tetapi qad azalla zamanan, sekarang ni adalah waktu dia. Kata Tok Guru Amuriah, sekarang adalah waktu dia lahir dan munculnya ataupun diutuskan seorang Rasul yang terakhir. Kata Tok Guru, ni waktu dia, Rasul terakhir diutuskan, dan dia akan muncul dekat Arab. Ya Allah, Arab pula dah, yang masih membawa millata Ibrahim. Kata Tok Guru dia ini Rasul terakhir ni akan dikeluarkan daripada negeri asal dia, dan dia akan pergi berhijrah. Bila dia dikeluarkan, dia akan hijrah ke satu negeri Zata Nakhlah, satu negeri yang banyak kurma. Kata Tok Guru, wa baina harratain, dan di antara dua harrah. Apa dia harrah? Tanah berbatu hitam. Dekat mana? Madinah lah. Madinah memang antara sifatnya baina harratain. Siapa pergi Madinah dia boleh tengok timur dan barat Madinah itu batu-batu hitam. Memang Allah design Madinah macam tu. Dekat utara gunung Jabal Uhud, ataupun Bukit Air dekat belakang. Dekat selatan ada Bukit Thawr, gunung-gunung. Utara selatan. Timur barat harratain, tanah berbatu hitam tajam. Dia asalnya kesan gunung berapi, tapi kuda pun tak boleh lalu, kereta kebal pun tak boleh lalu. Salman pun dengar Tok Guru tu kata, dan pada orang ini alamatun la tukhfa, pada Rasul ni beberapa tanda yang tak boleh yang jelas. Apa dia? Dia ni terima hadiah, yakulul hadiyah wala yakulus sadaqah. Dia terima, dia makan kalau hadiah, tetapi dia tak terima, dia tak akan makan kalau sedekah. Wa baina katifaihi, dan di antara dua bahunya ini khataman nubuwah, ada tanda kenabian. Kalau kau boleh pergi, pergilah, kata dia. Kemudian mati Tok Guru. Kata Salman, fastaw'abt, aku pun download apa yang Tok Guru sebut. Tempat banyak kurma, baina harratain, dan tanda yang disebutkan tadi. Tapi nak pergi dekat Arab ni, Salman kata dia tak pandai. Tak pandai nak pergi ke Arab, jauh sangat. Kemudian Salman pun ambil masa dekat Amuriah, sempat kumpul beberapa harta, sempat ada duit sikit, beli kambing, beli lembu. Sampailah satu hari beberapa pedagang Arab sampai dekat Amuriah daripada Bani Kalb, kata Salman. Mereka ni pedagang sampai dekat tempat dia. Salman bila dengar macam tu, terus dia pergi jumpa dengan kabilah daripada Bani Kalb.
Lalu Salman pun tanya kepada ketua rombongan, boleh tak nanti korang dah selesai urusan nak balik semula ke Arab, aku nak ikut. Orang tu tak bagi, kami tak bawa orang, kami bukan taksi, kami tak bawa. Lalu Salman kata, aku ada lembu ni, aku ada kambing, aku ada duit. Arab dengan duit lain cerita lah, ya? Okey, boleh, setuju. Lalu Salman pun ikut Bani Ka'b, orang Arab daripada Turki Amuriah tu pergi ke Hijaz. Kata Salman, apabila sampai dekat satu tempat nama Wadil Qura. Wadil Qura sekarang atas pada Khaybar di Saudi, dah masuk Saudi, utara Saudi, ya, tak jauh dengan Khaybar. Sampai dekat Wadil Qura, kata Salman, ghadaru bi, mereka pun khianat aku. Salman kena ikat, kena pukul. Lalu Salman kata, faba'uni abdan, aku pun dijual sebagai hamba. Kata ulama, itu antara musibah paling besar ialah bila satu orang manusia lahir merdeka lalu dijual sebagai hamba. Hatta kemerdekaan dia pun, ini Salman kena jual, kena khianat. Lembu, kambing, duit dia semua kena ambil, dia kena jual. Siapa yang beli dia? Orang Yahudi, sebab tak jauh dengan Khaybar ada perkampungan Yahudi, orang Yahudi beli. Lalu Salman pun kata, bermulalah fasa baru kehidupan dia sebagai hamba kepada Yahudi, dan aku diperah keringat aku. Kerja dengan Yahudi teruk, kerja teruk, kan Salman cerita. Dan setelah beberapa lama, satu tempoh, tuan dia ini diziarahi oleh saudara dia. Ada saudara dia datang, orang Yahudi jugalah, datang jumpa dengan tuan dia ni. Lepas tu tengok Salman buat kerja bagus, panjat pokok kurma, tanam pokok. Akhirnya yang saudara ni kata, kau jual tak kau punya hamba tu? Tuan dia kata, boleh aku jual. Lalu Salman dibeli. Ya Allah, kena jual beli, jadi macam tu. Salman dibeli pula oleh tuan Yahudi yang baru tadi. Rupa-rupanya tuan yang beli yang baru ni datang daripada mana? Dia daripada Bani Quraizah. Allah, Bani Quraizah dekat mana? Madinah, Yathrib. Lalu Salman pun balik. Ikut siapa? Ikut tuan baru. Salman pun sampai di satu tempat banyak kurma. Salman kata, bila aku sampai tempat tu, aku tengok banyak kurma. Kita tahu Madinah ni, ya, bukit-bukit, harrah-harrah, batu hitam. Saniyatil Wadam, tempat yang selalu orang masuk Madinah daripada barat laut. Jadi bila masuk ikut barat, Salman nampaklah harrah, batu hitam. Ada batu hitam. Bani Quraizah duduk dekat mana? Bani Quraizah duduk dekat timur. Lalu bila dia masuk nampak harrah, sampai ke perkampungan Bani Quraizah, dia pun nampak sebelah sana batu hitam. Salman kata, raghma, walaupun aku ni hamba, tapi aku seronok. Seronok sebab apa? Seronok sebab sampai tempat yang diceritakan oleh Tok Guru tadi. Kalau ikut plan asal, kita boleh faham. Kalau ikut plan asal Salman ni macam mana? Dia ikut Bani Kalb pergi dekat Arab. Lepas tu dia akan pusing satu jazirah Arab. Dia akan pusing, dia akan cari tempat yang banyak kurma, baina harratan. Sebab tak tahu kat mana. Maknanya plan asal dia, ikut je orang ni balik, nanti cari. Sekarang dia sampai di tempat itu. Walaupun aku hamba, Salman kata, tapi aku happy. Tak payahlah nak cari. Memang betul-betul sampai dekat tempat. Cuma kata Salman, disebabkan bekerja dengan tuan Yahudi, maka aku dikerah keringat aku. Maka Salman masih dekat Yathrib, ya, kat Madinah waktu tu, dia tak sempat fikir apa pun. Kerja teruk, pagi, petang, siang, malam.
rehat sikit, makan sikit. Yang sebenarnya waktu tu Nabi dah ada kat Mekah, dah diutuskan, tapi Salman tak tahu cerita sebab sibuk dengan kerja, ya, sebagai hamba ni. Sampailah sebenarnya satu hari ketika dia bekerja, Salman kata masa tu aku atas pokok korma, tuan aku ada dekat bawah pokok, duk lepak dengan kawannya, orang Yahudi, duk lepak-lepak dengan kawan dia bawah pokok. Salman dekat atas pokok. Tiba-tiba datang satu orang, anak saudara kepada tuan dia datang. Bila datang anak dia, saudara dia kata, qatalallahu bani qilah, moga Allah melaknat, ya, qatalallah, Allah bunuh, ya. Moga Allah laknat bani qilah. Bani qilah adalah gelaran yang diberikan oleh Yahudi kepada Aus dengan Khazraj. Mereka panggil Bani Qilah sebagai mengejek. Moga, kata Yahudi ni, Allah laknat Bani Qilah. Tuan dia kata, apa ni datang-datang marah-marah ni, kenapa? Tuan dia kata, apalah, kata orang yang datang tadi, kata lelaki tadi, apalah dia orang ni berkumpul ramai-ramai dekat Quba hanya semata-mata nak melihat satu orang yang datang daripada Mekah mendakwa dia adalah Nabi. Yang dengar tu Salman atas pokok. Salman kata, bila aku dengar apa lelaki tu cakap, akhadatni rajfah, Salman kata aku tak boleh kontrol diri aku. Dia atas pokok ni, dia rasa macam dia tak boleh kontrol, dia menggigil, ya. Wakittu an askut, aku hampir-hampir jatuh. Salman kata kalau dia jatuh memang kena kepala tuan dia lah kat bawah tu. Aku hampir-hampir jatuh. Lalu aku turun dengan cepat, aku pergi dekat lelaki tadi. Salman kata, aku cakap, apa kau cakap tadi? Dia goncang, apa kau cakap tadi? Ulang balik. Apa kau cakap tadi? Ulang balik. Salman kata, tiba-tiba satu penampas sulung dia kena tampar tu lah, tuan dia pukul, ya, terduduk. Tuan dia kata, malaka wali hadha, apa kaitan kau dengan orang tu? Buat kerja. Salman pun dengan telinga berdesing sambung balik buat kerja, tapi dia seronok. Sampailah petang, waktu nak rehat ada sikit ni, ya, tuan dia dah balik. Dia pun kumpul kurma. Pergi mana? Pergi Quba. Dia kumpul kurma, dia pun pergi Quba. Buat pertama kali Salman akan melihat sendiri batang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pergi Quba, tanya orang, akhirnya orang tunjuk, nampaklah, Salman nampak ada baginda alaihi wasallam dan beberapa sahabat. Lalu Salman pergi dan bagi. Salman kata, aku tengok kau daripada luar, kau bukan orang sini, kau daripada luar datang jauh-jauh, ini aku bawakan, ya, korma yang orang sedekah. Kamu orang luar, sebagai menghormati tetamu, ambillah korma ni, sedekah daripada orang sini. Salman bagi dekat Nabi. Lepas tu Salman pun beredar daripada jauh, dia mengintai lah. Lalu apa Nabi buat? Nabi bahagikan kurma tu kepada sahabat. Sahabat pun makan. Salman kata, wala yamuddu yadahu, Nabi tak ambil satu pun tak ambil. Salman tengok pada jauh. Salman kata, hazihi wahidah, ini satu. Maksudnya apa? Kita fahamlah Salman nak test, Salman tengah nak cek sebagaimana yang Tok Guru dia sebut. Dia tak terima sedekah, dia tak makan. Lalu Salman balik semula, tapi nak keluar susah. Tapi akhirnya cari curi masa, berjaya juga keluar. Tapi masa tu dah Nabi dah bina masjid lah. Masa tu dah ada dekat Madinah, bukan dekat Quba lah, dekat Madinah. Bila Salman dapat keluar, dia pun bawa kurma, cari Nabi, jumpa Nabi dengan sahabat ada dekat masjid Nabi. Salman pun datang, bagi lagi sekali. Salman kata, aku baru dapat gaji, kamu datang daripada luar, ambil lah, ini hadiah. Salman kata.
Nabi pun ambil, Salman pun pergi daripada jauh mengintai. Apa Nabi buat? Nabi bagi sahabat, dan Nabi juga makan sebahagian daripada kurma itu. Salman kata, hadhihi thaniyah, ini dua. Lagi satu apa? Lagi satu, Salman nak tengok antara katifaihi ada tanda nubuah. Cuma yang ketiga, Salman kata yang ketiga ni susah. Pasal macam mana nak tengok kan? Takkan nak pergi kat Nabi, tolong buka baju. Takkan nak jaga macam tu kan? Dan Salman pula dengan kerja hamba dia, kadang-kadang cuik keluar pun macam mana nak tengok, susah. Jadi sebab itu yang ketiga ni ambil masa lama. Sebab itu Salman, walaupun dia jumpa dengan Nabi masa kat Qubat lagi, Salman masuk Islam bila? Sebelum hampir-hampir Khandaq tahun kelima. Perang Badar Salman tak ada, perang Uhud Salman tak ada. Sebab apa? Sebab tempoh itu memang dia susah. Nak keluar susah, nak tengok tanda pun susah. Tapi ini orang yang hidup dengan Al-Haq ni. Sampailah satu hari Salman dapat keluar. Masa tu Nabi dekat Maqbarah, dekat Baqi'. Masa tu Nabi dekat Baqi'. Dan Nabi pakai, Salman kata pakaian Nabi masa itu baina syamlatain. Nabi punya pakaian tu agak longgar. Yang bahagian atas ni seolah-olah macam Nabi macam tutup dengan kain, macam orang pakai kain ihram macam. Yang bahagian atas, kalaulah Nabi buka bahagian belakang ni akan nampak. Masa tu pula dekat kubur tengah urus jenazah sahabat, maka Salman pun kata ini waktu dia. Lalu dekat kubur tu Al-Salman buat apa? Maka aku pun aku pun tawaf. Sama kata aku pun duduk sebelah sini mengintai, duduk sebelah sini, kadang duduk belakang, kadang duduk depan, pasal nak tengok. Kejap Nabi gerak badan tu. Selalu Salman kata akhirnya Nabi macam perasan yang aku ni. Salman kata Nabi macam perasan, dan seolah-olah Nabi tahu apa yang aku nak. Ketika Salman ada dekat belakang, Nabi pun turunkan dia punya ridak. Yang bahagian atas ni yang tutup ni Nabi turunkan sedikit sehingga menampakkan sebahagian daripada belakang Nabi. Dan Salman pun nampaklah khataman nubuwah. Bila Salman tengok aja, Salman pun nangis. Fankababtu, lalu aku terus terekam dan cium belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beautiful moment tuan-tuan. Selama ini kehidupan dia satu tempat ke satu tempat, sehinggalah kemerdekaan dirinya. Akhirnya dia dapat apa yang dia nak. Dia pun menangis belakang Nabi. Nabi tak faham pun, Nabi tak tahu cerita pun. Lalu Nabi kata tahawwal, Salman mari sini duduk depan. Salman pun ke depan. Salman kata aku nangis macam bayi. Nabi kata ni apa cerita? Sahabat lain pun pelik, dia orang tak tahu cerita. Yang rasa kejadian keadaan itu Salman aja. Tapi kita pun bila baca riwayat ni kan, kita rasa macam nak ada dekat situ tengok momen ini. Lalu Nabi pun cerita, Salman cerita kisah dia. Fabaka Rasulullah, Salman kata Nabi pun nangis. Lalu Nabi kata, wahai Salman, boleh tak kau ceritakan kisah ni kepada sahabat? Nabi suruh. Sebab itu Salman cerita dan sampai pada kita hadis Muslim dan banyak beberapa riwayat lain pun ada. Barulah dia masuk Islam. Nabi suruh dia, katib Nabi suruh dia bincang dengan tuan dia untuk mukatabah. Mukatabah ni apa? Mukatabah perjanjian antara hamba dengan tuan. Bincang, hamba ni kena bayar berapa, kalau tuan setuju, bebas. Panjang lah kalau nak habis cerita mukatabah. Tapi tuan dia Yahudi, jahat lah. Minta 40 uqiyah minaz zahab, 40 emas.
Biasa satu uqiyah beli satu hamba, tuan dia minta 40. Tuan dia kata, kalau nak merdeka kau tanam untuk aku 300 pokok korma. Macam sajalah maknanya, memang tak nak dia. Kau tanamkan untuk aku 300 pokok, semua kena jadi, tuan dia kata. Tapi Nabi minta lah sahabat tolong, akhirnya berjaya juga. Nabi sendiri tanam dengan tangan dia. Orang Ansar banyak bantu. Memang dia orang Madinah, orang ni bagi 10 pokok, ni bagi 10, ni bagi 20, ni bagi 30, akhirnya cukup 300. Nabi kata, korang buat tempatnya, nanti aku tanam. Nabi pun pergi, Nabi sendiri tanam 300 pokok dekat Madinah. Semua jadi, semua pokok jadi. Cuba tanya orang yang ada kebun dekat Madinah, kalau kau tanam 10 pun nak jadi 10 boleh tak? Nak jadi 10 pun susah. Kalau tanam 50, 100, mustahil cukup 50 semua jadi. Mustahil. Tanya orang sana. Jadi Nabi tanam 300 semua jadi. Ni tangan Nabi ni ada tangan sejuk. Dia orang panggil macam tu lah. Lalu ada satu perang, Nabi dapat harta rampasan, dapat emas, tapi emas tu kecil je, besar telur ayam. Nabi pun bagi Salman, bagi ni kat tuan kau. Salman kata, ya ni tak cukup ni, dia minta 40. Tak apa, cuba timbang. Satu emas dia kecil, tak apa, try timbang. Salman pun bawa kat tuan dia, 300 korma dah ada, ini bawa. Tuan dia kata, ini mana cukup. Salman kata, timbanglah dulu. Lepas tu timbang, tengok memang sama dengan 40 uqiyah minaz zahab. Salman pun bebas. Ya Allah. Masa Khandaq tu kita pun tahu semua orang claim, kata orang Ansar, Salman minna, Salman orang kita, orang Ansar juga. Yalah, sebab kira Salman ada dekat Madinah. Orang Muhajirin kata, tak, Salman minna. Orang Muhajirin kata, tak, Salman sebahagian daripada kami. Orang Muhajirin kata, sebab apa? Salman ni hidup berhijrah, pindah randah, kami pun orang Muhajirin berpindah. Nabi dengar macam tu, Nabi pun kata, tak. Nabi kata, Salman minna ahlul bait. Salman daripada kami, dia ahlul bait. Ya Allah. Kata Aisyah, ada beberapa malam yang kami, isteri-isteri Nabi, cemburu dengan Salman. Sebab apa? Asyik-asyik Nabi dengan Salman, asyik-asyik Nabi, sampai macam tu tuan-tuan. Nabi asyik, setiap malam isteri-isteri Nabi, mana Nabi tak balik lagi, ada tu dengan Salman. Sampai isteri-isteri pun cemburu. Subhanallah. Kedudukan yang Allah angkat macam tu, orang yang hidup. Ada riwayat sebut Salman ni tak kahwin pun, tak kahwin pun tuan-tuan. Salman, Nabi bila dia masuk Islam, Nabi ukhuwahkan dia dengan Abu Darda. Salman dengan Abu Darda. Ada sekali Salman, kita tutup dengan kisah, Salman berkenan kat satu orang daripada Bani Abdul Lail, Bani Lail, seorang perempuan. Salman pun cakap kat Abu Darda, aku berkenan lah, ada ni, ada daripada Bani ni, perempuan ni, boleh tak kau tolong risik? Abu Darda kata okey. Abu Darda pun pergi jumpa mak ayah perempuan dia, nak merisik, untuk siapa? Untuk saudara dia lah, Salman. Pergi jumpa, bincang. Akhirnya ayah perempuan ni kata, kau nak risik untuk Salman Al-Farisi? Ya. Ayah dia tak nak. Oh, aku tak nak. Orang luar kan, orang Arab kan, ini Salman, tapi sebab Al-Farisi, ayah dia tak nak. Aku tak nak orang luar, orang Arab, dia nak jaga dia punya keturunan. Tapi rugilah. Kalau ayah dia kata, tapi
kalau kau yang Abu Darda, kalau kau sendiri nak, ayah perempuan dia kata, kalau kau nak aku bagi. Salman kata, saya datang ni risik untuk Salman. Ayah dia kata, kalau Salman aku tak nak, tapi kalau kau boleh. Cuba kena kat kita macam tu. Kita pergi nak merisik untuk ayah dia kata, untuk saya berkenan dengan awak pula dah. Abu Darda kata, tak boleh macam tu, tak boleh untuk Salman. Ayah dia kata macam ni, balik bagi tahu Salman, kalau Salman aku tak nak, tapi kalau untuk Abu Darda aku nak. Cakap macam tu kat Salman. Abu Darda pun balik. Salman duduk tunggu Salman tanya, macam mana Abu Darda, apa cerita? Kan? Abu Darda pun dalam riwayat kata, kejap aku nak sembahyang sunat. Lalu Abu Darda pun sembahyang sunat, panjang pula baca dia, lama lah. Yalah, dia pun tak tahu nak cakap macam mana. Akhirnya Salman tunggu dia sembahyang. Habis sembahyang, Salman tanya, macam ni, apa cerita? Abu Darda pun cerita lah. Dia macam ni lah. Ayah perempuan kata, kalau untuk Salman, ayah dia tak nak, tapi kalau untuk aku, ayah dia nak. Salman pun senyum. Salman pun tersenyum. Salman kata, wahai Abu Darda, adakah kau sangka bahawa aku akan hasad dengan kau? Subhanallah. Aku baca firman Allah, kata Salman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqab. Kami cabut daripada hati mereka hasad. Kata Salman, begitulah aku dengan kau wahai Abu Darda. Kau boleh cerita, tak payah nak tangguh-tangguh buat sembahyang sunat, tak payahlah. Salman kata, aku tak dengki pun. Wallahu a'lam bissawab. Itulah dia salah seorang sahabat nama Salman ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita, terutamanya dari sudut keazaman untuk orang yang benar-benar hidup untuk kebenaran al-haq, mengorbankan segala-galanya, bahkanlah dia punya kemerdekaan dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, kalimat kondisi setiap kul masami'tum, kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.